A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya aziz ya jabbar ya mutakabbir, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Hari ni kita start awal sikit, awal 10 minit, dan orang yang mula apa ni siapa tahu ialah Saudagar Kejora dulu. Lepas tu dengan Mardiana ya. Mardiana nombor 2, Jannatul Nisa nombor 3, Hajar Zainun nombor 4 dari Singapura ya. Lepas tu Kamisah Rasman ya. Anis Tahu memang awal 10 minit ni hari ni. Khadijah Harun, Bradul Alam, Cik Amran, Cik Nun Abu Bakar ya. Said Imran, tahniah ya. Lita Walita, ingat yang belum sedekah subuh, go now. Take $5-10 ke whatever, silakan ya. Orang Singapore kan. Olin Kitchen, Hajar Zainun ya. Said Hidir Al-Atas, Suhaili Hamid. Itu dia orang yang berbeza nampak gaya. Kalau awalnya Lita Walita, Amaris Gita Smith, masih awal. Rabiatul Adawiyah, Leni Nadira, Lita Walita, Khatijah Harun hadir ya. Siti Aminah, Kutut Maulin pun cepat. Wah, Cikgu Kutut ya. We are 10 minutes early and still you are early. Tahniah ya. Top 20 Wong Jowo cepat. Hafiz Ahmad ya. Cik Akmal Musa, Hamzi Marzuki, alhamdulillah. Ismail Osman, selamat pagi. Syarifah Azizan, Joha Joib, Lita dah sebut. Arif Jumaat, Fir'aini, Jannatul Nisa, Leni dah sebut. Leni Nadira, Nur Aziz, Ramlah Zul, Hairul Hazri, Wong Jawa tadi. Maimunah Cik Nah, Joha dah sebut. Nora Fidah Malibin, ni pun jarang jumpa ya. Azmil Hafiz, Assalamualaikum. Misa dah masuk perunding RTS stand-up. Tu dia Misa dah sebut. Ana Rahman, Cik Ma dah sebut. Hairul dah sebut. Didi Zari, Sabaria Daud, alhamdulillah ya. Nur Ana bagi tahu like dan share ya. Cikgu Yunus dah awal cikgu. Cikgu tahniah cikgu. Sebab ialah ya, cikgu memang awal ya. Jawariah Senin ya. Jawariah tak apa Jawa ni. Misa Asni, Nita Azman, Zainal Hasan dah masuk. Terima kasih. Waalaikumsalam. Zulfadli Zainal ya. Waalaikumsalam ya. Cik Arman dah masuk. Ramlah dah sebut. Leni dah sebut. Ana Rahman, Kutut tadi. Okey. Hana Del Arif ya. Baba Hasan, Didi Zari ya. Zaidah Kasim, siapa lagi? Azak Ikhfa Uzmatun Nikmah. Waalaikumsalam. Dunia Darian, Kutut, Cikgu Kutut kata dah share. Terima kasih Kutut ya. Syam Walida, Dila Harabdil, Nurul Khadra, Aida, Hanadil dah sebut tadi. Ita Yunita, Mariam ABM, alat bantu mengajar. Didi Zari, Nita Azman, Jawariah Senin tadi dah sebut. Nur Azwani, Litawa, 162 shares, not bad. 162 shares ya. Zainab Hassan, alhamdulillah dah share. Cik Ahmad Musa, terima kasih. Liza Imran, Lin Nur, alhamdulillah ya. Siapa lagi? Misa dah sebut. Muhammad Melan ya. Dila Harib pun dah sebut. Zainab Hassan dah sebut. Puan Zainun dah sebut. Didi Zari dah sebut. Fadli Ibrahim, Zahra Mat Nur ya. Okey. So Jawariah Senin, Kabari tu. Jawariah Jawa punya Kabari dia kata. Embun Sari, Waras, Mas Najwa Ibrahim ya. So Puan Zainun dah WhatsApp kepada, dah teks kepada Ayu Saim dari Arizona ya. Raudah Hashim, Waalaikumsalam. Muhammad Adnan, Muhammad Nan Hasinah, Yusti Hajar Ahmad dah ada. Kafrizul pun dah share. Terima kasih. Okey, dah 212 share. So Tok Abah kena mulakan ya. Kita akan membincang bagaimana nak tips untuk berjaya. Bahagian yang ke-8 hari ni ya. Bahagian ke-8. Patutnya Tok Abah tak buat dah, tak sempat. Because by 8 Tok Abah kena bertolak dari rumah untuk ke Seremban. Ada program dengan Ma'ins. Tok Abah akan bercakap kepada 100 orang eksekutif ya.
Ini executive talk kepada pegawai-pegawai main, daripada bosnya, daripada CEO, daripada pengurusinya, kepadalah ya mereka yang tersenarai ya. Ada 100 orang lebih yang Tok Abah dapat list malam tadi. Tok Abah akan mula ya berada di sana pukul 9 pagi. 9 kita dah mulakan majlis sampailah jam 1 tak salah Tok Abah ya. Mungkin dia jamu makan lah tu. Bukan minta. Kalau ada alhamdulillah. Kena makan nasi lomak cili api. Kau Tok Abah akan bersama dengan sahabat Tok Abah ya, Datuk Dr. Abdul Aziz Sheikh Abdul Kadir. Ni sahabat masa di UT Wisconsin USA. So kami akan bersama di MAIN, Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, dengan tajuknya tentang integriti. Integriti, bagaimana nak memperkasa integriti, insyaAllah. Tok Abah dah excited dah seminggu dah excited nak berjumpa dengan sahabat-sahabat dari MAIN di Seremban, insyaAllah. Seremban ya. Kalau ikut jalan lokeh je. Jalan nama highway lekas ya. Okey, so hari ni bahagian yang ke-8. Oh ya, program kita dibawakan oleh webinar pada 9 hari bulan 8, iaitu tentang jom urus stres di tempat kerja. Dan semalam Cikgu Nazrin, dia punya pegawai yang bertanggungjawab, dia kata ada promo lah Tok Abah. Promo dia kata untuk mereka yang bersendirian lah ya, bukan yang ditaja oleh company ataupun syarikat masing-masing. Dia kata mereka akan dapat kupon. Kupon bernilai RM10 tolak ya. Khusus program 69 ada kupon RM10, jadi tinggal RM59 ya. Sekali makan pizza ke ataupun makan steak tak cukup pun. Makan 2-3 orang kat kedai ke restoran ke habis ya. Tapi makan tu kenyang 2-3 jam. Tapi yang Tok Abah nak share ni kenyang 10 keturunan. Bertahun-tahun, bergenerasi-generasi akan ada impaknya. Mudah-mudahan dengan izin Tuhan, dengan effort anda. So Cikgu Nazrin kata kupon ni ada dia punya kod. Adalah kat link kat atas tu ya. Dia kata kupon tu dia punya kod ialah STR0922. Ya, entah kenapa dia bubuh tu, tak tahu ya. STR0922. Dia mula bila? Pada 30 Julai. Hari ni berapa? Hari ni 27 Julai. So 30 Julai ya. To keep note, sekarang kalau mendaftar sekarang dapat harga biasa lah. Tapi kalau tak dapat kupon, tapi kalau mendaftar pada 30 Julai 9 pagi sampai 31 Julai 12.30 malam, akan dapat kupon tu yang akan deducted daripada harga asal. Tapi jangan takut ya. Ni terhad kepada 100 orang pertama yang mendaftar. Ini Cikgu Nazrin punya effort lah ya, untuk membantu orang yang bersendirian, yang bukan ditaja oleh syarikat ataupun organisasi majikan masing-masing ya. Kita diskaunkan supaya ringan untuk anda. Kita nak bagi ilmu yang sangat mahal yang nilainya ya, iaitu bagaimana nak mengurus stres, dan semua orang normal stres. Semalam pun Tok Abah berbincang dengan top management Bank Rakyat semalam, daripada 4.30 pukul 5 sampailah pukul 6.30 dengan Datuk Abdul Rani ya. Datuk Abdul Rani Lebay ya, daripada bin Lebay, daripada dia orang Kedah. Seronok tu yang kalau bin Lebay ni orang Kedah, orang Perlis lah. Seronok ya dapat berjumpa dengan yang berbahagia Datuk Abdul Rani ya. Abdul Rani, hamba yang kaya, Abdul Ghani. Orangnya memang pintar, memang bijak ya. Lahir 28 hari bulan Oktober tak salah Tok Abah ya. Memang luar biasa dia punya cara berfikir. 28 ke 24 ya. So Tok Abah berbual, bukanlah berbual, kita berdiskusi bagaimana nak membantu ya, nak mempromo mental health di Malaysia, khususnya kat bank kaki tangan. 6,000 orang kaki tangan di Bank Rakyat merebak kepada seluruh negara. Kita nak minta mereka jadi dia punya hero, dia punya champion. Mudah-mudahan ya, nampak gaya perbincangan tu kita akan ada kejayaan, dan kita buat kita kata tu dia punya trial lah ya. Kita buat dia punya trial dulu. Kita buat 10 branches daripada 148 branches di Bank Rakyat. Kita akan cuba di 10
branches dulu, dan kita akan nilai prestasi dan sebagainya. Kita pilot project lah, ya. Itu yang keputusan semalam, dengan perbincangan yang akan datang lah. Tok Abah pun excited sangat, seronok sangat dapat berkenangan pengurusi Bank Rakyat, dan dapat berbual, dapat berbincang di pejabatnya dia, di ofisnya tadi kat bilik mesyuarat, lepas tu balik ke mesyuarat, bilik beliau untuk ambil gambar dan dapat cenderahati Quran. Allahu Akbar, ya, terbaik, ya, hadiah yang terbaik yang Tok Abah dapat semalam. Excited sangat, seronok. Semalam sampai rumah dekat pukul 8 maghrib, ya, sempatlah, ya. So lepas tu malam tu pula ada sesi perbincangan anak-anak buah, ya, sampailah pukul 9.30, pukul 10 malam. Jadi boleh tahan letih lah. So insyaAllah excited tu. Tok Abah akan bersama anda sampai 7.30, ya. Lepas tu kena siap-siap untuk pukul 8 caw dari rumah ke pejabat, tapi ke Seremban. Tapi Tok Abah akan pasang niat 10 niat. So untuk mereka yang nak join Tok Abah pada 9 dan bulan Ogos, ada link kat atas tu untuk special promo untuk mereka yang mendaftar secara perniagaan. Tapi kalau untuk kilang organisasi jabatan, ya, Cikgu Nur kata ada juga promo untuk mereka, tapi separate, ya. Kalau 10 orang, ada 20 orang, ada 30 orang, ada dia punya promotion rate. So jangan risaulah, oi, orang individu yang bayar, ya, seorang-seorang aja yang dapat promo. Tak, yang dapat dia punya diskaun ada. Boleh bincang lah benda ni, kan, kita nak dapat ilmu, kan. Okey, itu yang utama, ya. Yang utama. Dan of course lah, Tok Abah pun semalam berbincangan mereka yang terlibat untuk buat Mental Perkasa 2.0, mengenal peribadi pada 20 Ogos. Itu pun excited Tok Abah sebab nak bagi ilmu yang sangat-sangat mahal. Rupanya orang yang attend pada 20 Ogos tu akan dapat e-book tentang mengenal diri. Ada kita Tok Abah tertenderaikan dengan detail, InsyaAllah berbaloi. Buku tu je nilainya 500 tau, kalau nak jual kat pasaran, sebab dia sangat mahal. Dia punya pengalaman 45 tahun mengenal orang tu, Tok Abah akan share di situ. Lepas tu akan dapat lagi e-book yang kedua. Saya Tok Abah tak ingat dah faktor usia. Bukan apa, sebab tak baca nota tu, ya. Ada dua e-book akan dapat. Nilai semua kata si Ham, pegawai yang in charge, patutnya kalau kat pasaran ni, kalau world rate ialah RM867, tapi semuanya anda akan dapat semua dengan pendaftaran RM55 sahaja, ya. So I was excited. Bagaimana nak mengenal diri, mengenal keluarga, mengenal staff, mengenal bos, mengenal pelanggan. Wow, dengan 10 kaedah, tapi Tok Abah akan fokus kepada 7 kaedah yang sangat praktikal dan magical. Tok Abah dah gunakan, ya, bertahun-tahun. Kemarin pun jumpa dengan gadis-gadis purba 60 tahun kata, ada pencen semua, cikgu-cikgu. Kebanyakan cikgu, mereka nak jumpa kawan Tok Abah, Dr. Nash dengan Tok Abah. Mereka belanja makan. So Tok Abah cuba nak berkenalan, cuba tengok je, ini bukan cerewet tapi sangat teliti, ya. Tapi kawan-kawan kata cerewet, betul, memang cerewet gini. Tak, bukan cerewet, teliti. Macam mana boleh kenal? 45 tahun punya pengalaman. Ini yang Tok Abah akan share pada 20 hari bulan Ogos. Seronok. Dan yang penting, sangat berbaloi, sangat penting untuk mengenal diri and move forward. Menjadi aset kepada keluarga, masyarakat, NGO, kepada organisasi anda, kepada negara, malah kepada dunia. We are an asset to the world. That is why God sent us to this world. Ya. Afa hasibtum annama khalaqnakum. Adakah kau sangka aku cipta kau main-main? Gitu. Ya. Okey. So, semalam Tok Abah berhenti kat nombor 29, networking dan support group yang positif, cari kawan-kawan yang hebat, ya, yang positif, yang kita nampak, kita jumpa, kita terangsang dan teringat nak buat baik. Itu kawan-kawan yang patut kita pegang, ya, kita pegang dan kita jaga. Sebab tak ramai kawan kita nampak muka dia teringat untuk solat, nampak muka dia ingat untuk sedekah subuh, nampak muka dia ingat untuk berbuat baik, ingat muka dia ingat nak memberi khidmat, ya, kepada orang lain, nak jadi yang terbaik. Itu kawan yang susah nak dapat. Bukan nampak ingat, maaf, ya, karaoke, ingat nampak nak buat nak lepak-lepak saja, ingat tu nak buat benda yang lara, ya, dan sebagainya. Ghaflah, dalam bahasa Arabnya ghaflah. Tak salah Tok Abah lah, ya. Baru belajar. Yang ghaflah ni yang lara lah, yang sia-sia. Alright. Okay. So Tok Abah semalam kata kita start hari ni dengan tip nombor 30, iaitu make effort to die empty. And I mentioned yesterday something about bagaimana kita usaha untuk mati dalam keadaan yang
kosong. Artinya kita kosongkan semua sumber-sumber yang Allah berikan pada kita ni, kita tinggalkan di dunia supaya kita mati dalam keadaan kosong. Ada ilmu kita tinggalkan kat dunia. Got it? Ada pengalaman kita tinggalkan kat dunia, share dengan orang lain. Jangan bawa ke kubur supaya kita mati dalam keadaan kosong. Ada bakat-bakat yang positif untuk memberi manfaat kepada dunia, keluarkan bakat itu. Bakat mengajar, bakat menasihat, bakat mendamaikan orang, bakat membangunkan orang, bakat menghiburkan orang, bakat whatever bakat yang awak ada, ya, bakat mengurut-mengurut, bakat membekam orang, bekam. Ya, apa pun bakat yang ada pada diri awak, keluarkan, gunakan, tinggalkan pada manusia. Ada seorang yang Tok Abah kenal, tak payah sebut lah ya, sebab dia dah meninggal. Dia kata, saya ni dah mengurut ni lebih kurang dalam umur dia 70 masa tu, dah 50 tahun. Saya dapat daripada mak saya, tapi anak-anak saya tak ada seorang pun yang minat. Saya nak tinggalkan ilmu ni, tapi tak ada seorang pun minat. Seorang nak kerja ini, seorang nak jadi security guard, seorang nak jadi penuh taksi, tapi dia malas nak mengurut orang ni. Dan orang ni memang dia punya bakat luar biasa. Kenapa Tok Abah tak minta? Kita pun tak larat nak buat apa yang kita sedang buat. Itu alasan lah sebenarnya. Ya, nak si budaya tak nak tak apa. Ya, okay. So, jangan kita mati dalam keadaan yang masih membawa sumber-sumber yang ada dalam diri kita yang Tuhan telah berikan. Nanti bila Allah tanya di alam barzah, aku bagi kau kebolehan untuk menasihat. Kenapa kau tak nasihat orang jadi baik? Muhammad Fadilah. Ya, malaikat tak sebut Tok Abah, ya, dia kata Muhammad Fadilah bin Kamsah, sebab nama kamu dan nama bapa kamu disebut ni di dunia dan di akhirat, di alam barzakh termasuklah. Ya. So Muhammad Fadilah bin Kamsah, kenapa engkau ada, aku bagi engkau sumber untuk memberi nasihat, engkau tak nasihat. Engkau ada sumber untuk memberi motivasi, engkau tak motivasikan orang. Kau ada, aku bagi sumber untuk dapat membantu orang mengatasi konflik, kenapa engkau tak bantu orang mengatasi konflik mereka? Kenapa engkau sibuk dengan hal engkau? Itu sebabnya Allah akan tolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya dengan ikhlas. So itu sebabnya Tok Abah kadang dia dah umur 71 memang bukanlah tak larat, tapi memang limited lah dia punya tenaga, dia punya ya. Tapi semalam not bad ya. Pagi-pagi kita buat FB live, lepas tu terus ada sesi pukul 10 dah ada program di bank dengan negosiasi dengan pihak bank. Lepas tu pukul 12 itulah lunch dengan Dr. Nasharuddin. Dan ingat seorang dua je mak dara. Semua ada anak dara. Mereka tu memang dah gadis purba lah, umur 60-an ke atas ya. Seronok, excited. Ya Allah, apa dia punya komen? Ya Allah, handsome-nya Tok Abah kat luar lain. Tok Abah nak pitam dengar. Ya Allah, mata dia orang rabun. Mata semua rabun. Tu sebab Tok Abah dia nampak macam, dia kata, ya Allah macam Mak Kilau. Yang Mak Kilau tu Dr. Nasharuddin. Dr. Nasharuddin tu mak dia dengan Mak Kilau sepupu. Nenek dia, nenek Dr. Nasharuddin, Dr. Nash dengan Mak Kilau, pendekar Mak Kilau adalah sepupu. Jadi Dr. Nash tu adalah darah-darah Mak Kilau. Tapi dia sebab dia punya dahi luas sampai ke tengkuk, dia kata saya bukan Mak Kilau, saya Mak Silau. Memang dia suka gurau. Ni bukan mengata orang, ni bukan body shaming. Dia dahi dia luas sampai ke tengkuk. Kau faham tak faham? So bila ada cahaya ke atas memang silau kita. So saya ni Mak Silau, tapi memang dia ada jiwa pendekar, jiwa khidmat dan sangat luar biasa dalam membantu manusia. Ya, termasuk seperti Mak Siam. Siapa tu Mak Siam? Mak Siam nama yang digunakan oleh Allahyarham Mat Kilau sepanjang hayatnya sebelum memperkenalkan dirinya sebenar sebagai Mat Kilau lah ya, Muhammad bin, tak ingat ya. Alright, okay. So make effort to die empty. Semalam Tok Abah kita pun kongsi, kita nasihat ya. Ada anak daripada datin-datin ni yang ada masalah, Tok Abah nasihat setakat yang mampu, berikan tips setakat yang mampu. Kita nak share, guys. Don't die bringing all your knowledge, your experiences, your talents and your resources that has been given to you, awarded to you by God, to your graveyard. Bak kata seorang ulama,
Ya, boleh bertanya pada sahabat apa ni anak muridnya yang Tok Abah pernah cerita dulu, di manakah tempat yang paling mahal dalam dunia? Bukan tempat yang banyak minyak, dapat ada tempat yang ada berlian, tempat ada platinum, tempat ada sumber-sumber yang mahal, bukan. Tanah yang paling mahal ialah tanah kubur. Sebab ramai orang yang mati dengan membawa ilmunya, membawa pengalamannya, membawa bakat-bakatnya, tak ditinggalkan di dunia, maka tanah kubur jadi tempat yang paling mahal di dunia. Nampak tak sindiran Syekh tu kepada anak muridnya? Jangan kamu mati dalam keadaan membawa khazanah dalam diri ke dalam kubur. Die empty, guys. Leave all your talents, your knowledge, your experiences untuk orang yang ada di dunia. Ini disokong, dikuatkan oleh hadis Nabi SAW yang bermaksud 3 perkara yang akan tolong anak Adam bila di alam barzah. Doa anak yang soleh, sedekah jariah. That's why tanya untuk mereka yang dapat sedekah subuh, sambil niatkan pahalanya untuk semua orang yang tersayang, termasuk diri masing-masing. Dan of course, ilmu. Yang ketiga yang tolong kita menerangkan kubur kita, ilmu yang baik yang kita sampaikan, yang kita tinggalkan kepada orang-orang yang masih hidup. So, please ini tip nombor 30 untuk maju ke depan, untuk berjaya. Berjaya di dunia, berjaya di alam barzah, mudah-mudahan berjaya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Got it? Got it. That was yang Tok Abah bagi hint semalam, nombor 30. Kita sambung lagi. Sebab kita kena berhenti 7.30. Pukul azam ke-31 ialah azam. Tip nombor 31 ialah azam untuk bentuk sejarah dan legasi. Ini yang Tok Abah sebut pada anak-anak Tok Abah sebenarnya. Sejak mereka kecil, Tok Abah kena ceritalah tentang ni Perdana Menteri pertama, Allahyarham Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman ni PM yang pertama yang memperjuangkan kemerdekaan sampai ke London dan sebagainya, gini-gini. Bagaimana Allahyarham mengutip bantuan derma daripada orang kampung, ada yang bagi emas, ada itu, perjuangan orang dulu untuk mencapai kemerdekaan Malaysia, Melaya, Persekutuan Tanah Melayu pada masa itu, tanpa menumpahkan darah. Tapi banyak juga orang yang tumpah darahnya, memperjuangkan daripada komunis, daripada Jepun dan sebagainya, ada ramai juga yang tumpah darah, termasuklah Allahyarham Mak Kilau, walaupun beliau meninggal dunia bukan dalam medan peperangan, mereka berjuang untuk membebaskan tanah air daripada cengkaman penjajah, termasuk British, Portugis, Belanda, Jepun dan sebagainya. Ini kalau ikut sejarah. Dan banyak perkara ni cuba nak dibunuh oleh orang-orang yang tertentu. Sejarah ni nak ditenggelamkan. Tok Abah semalam bercakap dengan guru yang memang pakar sejarah. Dia kata bila dia baca sejarah sekarang ni dalam buku-buku, dia menangis sebab dia tahu. Dia mengajar sejarah. Dia belajar sejarah daripada profesor-profesor yang terkenal. Siapa binti Adam tu? Datuk Ramlah Adam, profesor sejarah. Profesor mendiang Khoo Kay Kim, Tan Sri Khoo Kay Kim. Pun dia belajar tu. Dia cikgu ni, dia belajar daripada pakar yang jujur tentang sejarah Malaysia. Jadi dia amat kecewa, menangis dia tengok buku sejarah sekarang yang tinggal sikit kebenaran yang disampaikan kepada generasi yang akan datang. Dia pun tak faham for what reason. Ini Tok Abah bukan nak bagi kritik, nak menyuarakan apa kata guru yang mantan guru yang Tok Abah bincang semalam, semasa sesi makan tengah hari di Sharifah, restoran Sharifah. Bukan Sharifah Tok Mak, Tok Mak pun nama Sharifah, bukan restoran kami, tapi restoran yang namanya restoran Sharifah. Kebetulan betul-betul kat sebelah pejabat Tok Abah. Jadi orang kata, ni wife you punya restoran ke? Wife lah, bukan wife saya, wife orang. Okay, alright. Okay, tip nombor 31. Azam untuk bentuk sejarah dan legacy. I told my kids, jom kita bentuk sejarah, walaupun kecil tapi sejarah. Contoh, Tok Abah dulu dari sejak kecil pun cuba, ni Allah punya kuasa, kita ada niat aku nak jadi pelajar yang terbaik kat sekolah aku. Sekolah Tok Abah dulu belajar di sekolah umum, bukan kebangsaan. Kebangsaan tu kemudian sekolah umum, sekolah rendah umum Batu Belah Kelang. Tok Abah mungkinlah tak adalah sejarah mana pun, tapi mungkin kata cikgu besar masa itu, cikgu Allahyarham, cikgu Idris, dia kata, kamu orang pertama
cikgu nak lompatkan kamu daripada darjah 1 dulu, naik ke darjah 3. Daripada darjah 3 naik ke darjah 5. Kamu orang pertama tau. Tak pernah orang melompat 2 kali. Adalah orang melompat sekali, tapi kamu 2 kali. Sebab, yalah, Tok Abah rupanya memang ada bakat gimnastik lah. Itu sebab pandai melompat. Ya. So, Alhamdulillah. So, itu sejarah kecil lah. Ya. Lepas tu, masa Tok Abah darjah 5, baru umur 9 tahun, Tok Abah ambil exam untuk, masuk SMC, Special Malay Class. Nak pergi Sekolah Putih. Orang kampung yang kat rumah cakap Jawa, mimpi pun cakap Jawa, mimpi ya, mengigau cakap Jawa, nak masuk Sekolah Orang Putih. Tapi masa tu pun hampir tak jadi sebab nak pergi Sekolah Putih tu jauh daripada Mata Abah. Jauh main dalam lebih kurang 10 km. Ya, kena naik bas. Naik bas pula kena bayar RM3 sebulan. 1 bulan kena bayar bas punya pas ya. Dan naik bas RM3. Gaji ayah Tok Abah, Allahyarham ayah Tok Abah ya, RM70 sebulan sebagai seorang buruh. Itu sebabnya Tok Abah pesan pada anak-anak Tok Abah, kita muliakan seorang pencuci macam kita hormati seorang Perdana Menteri. Sebab atuk kamu ya seorang pencuci. Muliakan, hormati semua orang. Tea lady, pencuci, kerani, siapa-siapa kita muliakan, kita hormati. Kita akan jadi orang Allah sayang. Barang siapa yang merendahkan diri, Allah naikkan martabat. Barang siapa yang sombong, ya, tengok pencuci pun tak pandang sebelah mata ya. Dia tak terfikir pun nak bagi salam pada pencuci. Alah pencuci. Alah takkan aku nak bagi salam. Aku pegawai tinggi ya. Pendapatan mereka 1,000 sebulan, 1,200. Aku 120,000 sebulan. Contoh ya, tak semua orang yang 120,000 sebulan gajinya yang begitu. Tok Abah bagi contoh lah, takut-takut. Ya, ya. So, ni bukan nak sindir siapa-siapa ya. Peringatan kepada diri yang bercakap dan pada yang sudi mendengar dan berubah. Ya, so azam untuk bentuk sejarah sendiri. Tok Abah masa pelajar kat sekolah Orang Putih ni, Tok Abah berperasaan. Ingat aku terror juga, lompat sampai 2 kali. So sampai itu exam pertama Tok Abah dapat nombor 5 kot. Nombor 5 daripada 35 orang pelajar dalam kelas SMC, Special Malay Class. Semuanya budak-budak yang pandai dari semua sekolah di daerah Kelang digabungkan di kelas tu. Oh, aku tak terror sangat kan, aku boleh dapat nombor 1. Tok Abah pun pulun lah. Belajar lagi, cuba nak dapat nombor 1. Akhirnya masa Tok Abah darjah 6 dapat nombor 1. Darjah 6. Ya, SMC 1 macam ibarat darjah 3, SMC 2 darjah 4, sorry. SMC 2 ibarat darjah 5 and then darjah 6. Masa tu dah boleh lah cakap Orang Putih sepatah-sepatah. Ya, mula-mula masuk teacher, I go toilet. I go toilet. No, kata Mr. Yo. Mr. Yo kata, Muhammad Fadilah, say, teacher, may I go to the toilet? Please, may I go to the toilet? Not, I go toilet. Jawa. Jawa cakap Orang Putih, gila kau. Ya, tu Tok Abah ingat tu Mr. Yo. Yang tu Mr. Yo, sorry, Mr. Yo is yang mengajar Tok Abah. Ya, Mr. Yo lah, Mr. Yo. Handsome orangnya, sabar orangnya dan baik. Handsome, masa tu dia bujang. Pakai kereta macam sports car lah. Tok Abah pun nak mula, aku pun nak pakai sports car juga bila aku dah kerja nanti. Ya, sebab bila Cikgu Yo ni handsome, Mr. Yo, ya, pakai sports car, girlfriend dia, ya Allah, comelnya. Kita tengok, tak adalah kecoa Elio. Budak-budak, mana ada kecoa Elio? Ya, tak faham lagi. Kau tak faham ke apa kita cerita ni? Okey, azam untuk bentuk sejarah legacy. So masa Tok Abah pergi ke sekolah high school, daripada sekolah menengah National Type Primary School Simpang 5. Simpang 5 National Type Primary School. Itu nama sekolah Tok Abah masa sekolah rendah. SMC 1, SMC 2 darjah 6. Tok Abah dengan beberapa orang sahabat pergi ke High School Kelang, Sekolah Tinggi Kelang. Tingkatan 1 Mr. Chandran. Mr. Chandran ke? Bukan Mr. Chandran. Seorang yang sangat baik, sangat sabar guru ya. Allah, bukan Chandran. Ya, Mr. Chandran lah. Mr. Chandran. Ya, Mr. Chandran. Ya. Dia bujang. Lepas tu datang pula cikgu muda daripada yang baru daripada yang Muslim ya. Miss Catherine. Miss Catherine ni secantik-cantik cikgu. Tu sebabnya cikgu, masa kita demam pun kita akan pergi sekolah sebab nak jumpa Miss Catherine yang mengajar geografi. Mr. Chandran akhirnya nikah dengan Miss Catherine. Tok Abah sukalah dengan cikgu kita yang handsome kahwin dengan cikgu kita yang comel. Happy sangat kita. So Tok Abah ingat masa tingkatan 1, I want to be the best in my class. Dapatlah. Dapatlah
nombor 1, nombor 2 ya. Tingkatan 2, Tok Abang mula nak bentuk sejarah. Aku nak jadi wakil sekolah untuk bersyarah. Tok Abang pun melatih memang dah ada bakat sikit-sikit. Tok Abang mewakili sekolah dalam syarahan Johan lah ya, di sekolah dan mungkin di peringkat daerah Kelang dalam sesi bulan bahasa kebangsaan ya. Ada bulan bahasa kebangsaan tu dia kempen bahasa Melayu ya. Tu masa itulah kita bertandingan. Masa tu apa? Pertandingan syarahan. Tok Abang masuk, dapat champion juga. Yang seronok apa? Kita memang bakat seni ada. Tok Abang masuk pertandingan syair. Johan di Kelang, Tok Abang dapat naib Johan di Selangor. Sebab masa tu bukan apa, excuse. Suara Tok Abang baru nak pecah. Umur 14 tahun. Ya, yang jadi Johan, ya Allah, suara dia sama lah macam suara Tok Abang sebelum suara pecah, sama. So dia dapat Johan. Tok Abang dapat nombor 2 sebab suara dah mula macam Ramli Sharif. So dapat nombor 2. Tok Abang masih Johan syarahan. Masa tingkatan 3, Tok Abang dapat Johan bahas. Ya, Johan bahas. Masa tu seronok apa? Mengalahkan Hasan Ali punya tim, Datuk Dr. Hasan Ali punya tim daripada Alam Shah. Kami daripada High School Kelang ya. Dia mewakili Kuala Lumpur, kami yang mewakili Kelang. Kelang kalahkan Kuala Lumpur daerah untuk Johan Negeri Selangor. Seronok, masuk surat khabar. Quotation Tok Abang. Quotation Tok Abang masuk kat surat-surat khabar. Ya, jadi adalah bentuk sejarah kecil. Sejarah kecil ya. So bapa Tok Abang baca surat khabar ya. Dia punya tajuk debat akhir ialah satu budaya nasional akan terbentuk di Malaysia. Tidak akan terbentuk di Malaysia. Satu budaya nasional tidak mungkin terbentuk di Malaysia. Itu tajuk bahas. Bayangkan tu tahun 60-an ya. Satu budaya Malaysia tidak akan wujud, tak akan terbentuk di Malaysia. Tajuk. Dan kami jadi pembangkang mengatakan bahawa satu kebudayaan Malaysia akan wujud. Wah, dia ada bagi hujah sana, orang Cina dengan ini, orang India begini, orang Punjabi begini. Ya, macam mana orang Melayu macam ini, ada orang Iban Kadazan pula. Macam mana nak terbentuk satu budaya? So Tok Abang menggulung ya, akhir. Dan Tok Abang walaupun tingkatan 3 masa tu menggulung lawan dengan budak tingkatan 6 ya. Lawan dengan budak tingkatan 6 ya. Tok Abang kata apa? Itu yang masa tu salah seorang pengadil ialah Allahyarham Profesor Atan Long. Masa tu baru kenal pun. So Abang kata last sekali, tajuk ini tidak memperkatakan satu budaya Malaysia akan terbentuk tahun ini atau tahun depan. Jadi saya mengesahkan, menyatakan bahawa satu budaya Malaysia akan terbentuk mungkin 50 tahun lagi, 100 tahun lagi atau 1000 tahun lagi. Masa tu you know what? Profesor Atan Long ni Allah tepuk tangan. Atau ada harapan aku menang sebab dia punya juri pun tepuk tangan. Juri tepuk tangan sebab budak comel. Masa tu memang comel. Tingkatan 3, 15 tahun tak comel gila. Ya, so dia tepuk tangan, tahu kata ada harapan. Dan kami menang 2 markah. Ya, by 2 marks. Ya, melawan apa ni di pertandingan debat akhir Negeri Selangor tahun 66. Bapa awak belum lahir, Tok Abang dah mewakili bahas ya. Aku pasukan bahas untuk daerah Kelang ya. Jadi Johan Negeri Selangor. Masuk surat khabar. Alhamdulillah. Tu sejarah kecil lah. Sejarah kecil tapi penting azam untuk bentuk sejarah. Jadi bila kita azam untuk bentuk sejarah, walaupun kecil, maka kita akan cuba buat terbaik. Ya. So itu yang Tok Abang azam. Yalah, kebetulan lah ya, Allah bagi ilham pada sebab masa tu mana ada motivasi, mana ada kaunselor sekolah, mana tak ada. Tahun 60-an tak ada, tak pernah jumpa. Cikgu disiplin ada, cikgu yang rotan-rotan ada, cikgu agama ada lah, cikgu bahasa Melayu ada, tapi cikgu kaunseling tak pernah dengar pun. Ya, okey. So azam untuk bentuk sejarah atau legacy tinggalan. Itu sebabnya Tok Abang pesan ya. Bila ni Tok Abang nak buat webinar pada 9 hari bulan 8 nanti lah, bagaimana nak mengurus stres supaya kita dapat mengawal diri kita, dapat mengeluarkan kehebatan kita untuk jadi aset kepada keluarga, masyarakat, organisasi wakil kita, ya, negara kita dan juga dunia. Jadi bila kita jadi aset kepada masyarakat, kepada Malaysia, kita akan berjaya membentuk sejarah kecil kita. Oh, siapa Mak Fadilah? Alah, dia tu yang
Alah yang paling rajin lah dalam kat pejabat dulu tu. Dia yang paling, orang kata dia mengampu, tapi sebenarnya bukan mengampu, tapi dia rajin. Contohlah. Itu kita dah sejarah. Oh, dia lah yang pantang ada orang meninggal dunia. Dia lah orang pertama yang datang. Ya, sejarah. Dia lah kalau ada apa-apa masalah, dia lah yang akan bantu. Itu sejarah lah tu. Siapa? Dia. Oh, dia ialah orang yang paling rajin, yang paling awal datang kerja, yang paling lewat balik, yang suka tutup gate bila pejabat dah habis, orang yang suka tolong orang lain, orang yang suka bawa makanan ke pejabat. Jadi ini semua perkara-perkara yang kita boleh jadikan asas kepada membentuk legacy. Jadi azam untuk bentuk sejarah atau legacy. Mudah-mudahan kita akan berjaya di dunia, di alam barzah, di alam akhirat. Amin. Tip nombor 31. We have a few more minutes. Ini adalah dia. Taubat terpaksa berhenti nombor 32. Walaupun Allah itu ganjil, taubat tak dapat ikut sunnah, berhenti ke nombor 33 sebab taubat kena berhenti 7,5 sebab nak siap sedia untuk ke Soromban, ke Mains, Majlis Agama Islam Negeri Selangor, Negeri Sembilan. So nombor 32 ialah urus emosi dan stres. Inilah webinar yang Tok Abah nak buat pada 9 dan 8 nanti. Jom urus stres di tempat kerja. Dan Tok Abah dah tengok video baru yang dihantar oleh Dr. Narimah. Link-link baru yang adalah berjumlah 20 ke 25 link. Yang Tok Abah tengok apa link yang Dr. Narimah hantar, Tok Abah akan tengok one by one. Poin-poin yang ada, Tok Abah dapat lebih kurang 30 lebih tip-tip baru bagaimana nak mengurus stres, khususnya di tempat kerja, tapi relevan untuk stres di rumah, dalam masyarakat, dalam NGO, dalam apa pun situasi, insyaAllah. Walaupun stres di tempat kerja mungkin ada benda-benda yang khusus macam kerja yang terlampau banyak, kat rumah pun kadang kerja terlampau banyak, bos yang tidak menyokong. So kat rumah mana ada bos, isteri yang komplain suami tak membantu langsung, asyik duduk melepak depan TV, tolong cuci pinggan tak nak, tolong jaga baby tak nak, tukang tolong tukar diaper pun tak nak. So semalam ada seorang cikgu seorang cikgu dia ni ya Allah sangat baik, umur 60, tapi dia sangat setia pada suaminya dan sangat taat. Kawan-kawan cerita, ni Tok Abah ni, cikgu ni, tak payah sebutlah, Datin ni, dia punya setia kat Datuk. Yang roti telur yang dia sini akan bawa roti telur, bawa ke atas ke bilik. Ke bilik. Oh wow, orang paling betul, dia ni memang hebat. Datin ni Tok Abah saja gurau. Besok bila Datuk minta roti telur, ni roti, telur dah ada. Dia orang semua ketawa nak pitang. Orang tua so, yang tak faham sudahlah kau. Okey. So urus stres dan urus emosi untuk maju ke depan. Dan ingat, kejayaan berada di luar zon selesa. So kalau anda dan Tok Abah nak berjaya, kita akan berada di luar zon selesa. Sebab orang yang selesa, dia orang yang biasa-biasa. Taklah hebat mana. Orang biasa-biasa yang sedang-sedang saja. Yang orang biasa-biasa ni, dia tak stres sangat. Alah, buat apa sibuk sangat nak yang ke depan? Buat stres aku je. Kenapa nak buat benda ni? Menyusahkan aku je kan? Supaya ramai orang, maaf baik di swasta ataupun di sektor kerajaan, kadang-kadang ramai yang tak nak so-called rock the boat. Dia kata, alah, buat apa aku sibuk-sibuk nak bagi inovasi lah, idea baru kan. Aku takut usus. You suggest, you suffer. Usus. Engkau cadangkan satu perkara baru, kan bos kata, oleh kerana Fadilah Kamsah yang bercadangan ni, you buatlah. Fadilah Kamsah, you buat. Tok Abah selalu kena dulu masa masa bertugas kat UPM dulu. Kita banyak idea kan, kita bagi cadangan lah. Apa kata dekan? Kita punya pengarah. Cadangan ni daripada you, so orang lain pun sokong. Tuan Kursi, oleh kerana Dr. Fazilah yang mencadangkan, elok dia jadi ketua kepada tim ini. Lama-lama Fadilah Kamsah pun malas nak komen sebab engkau cakap engkau sengsara, engkau cakap engkau sengara. So usus, orang putih kata USUS, you suggest, you suffer. Tapi tak, Tok Abah tak give up. Tok Abah akan terus bagi cadangan, tapi Tok Abah akan beritahu kepada chairman, I don't mind to lead the team, but at the moment I am leading 5 projects.
1, 2, 3, 4. So yang lain kalau yang dah ada 5 projek macam saya tak payahlah jadi tim. Tapi memang tak ada orang lain yang ada 5 projek jadi team leader. Tok Abah je yang ada 5. Yang lain ada 1, 2. Jadi semua orang pun tunduk. Semua orang pun tunduk, takut dia orang bila angkat kepala bos pengarah akan suruh mereka jadi leader of the team of the project, the new project. Tok Abah dah ada 5. Pengarah tahu. So takkan nak bagi kepada yang dah ada 5. Orang lain ada 1 atau 2. Nampak? So contoh inilah berlaku dan Tok Abah telah belajar mengurus train ni sejak tahun 87. Tok Abah sangat stres. Tok Abah gunakan teknik yang Tok Abah tahu pada masa itulah tahun 87 untuk mengurus stres Tok Abah yang turun daripada 98% stres level turun kepada 50% stres level. Stres seorang baby yang lapar, yang mengantuk, yang demam, yang diaper basah, yang ataupun bau pupu, bau buang air. Macam semalam Tok Abah dukung cucu. Apa nama ni, Danny pupu ke? Dia diam je ni. Budak umur 2 tahun dia cukup manja kat Tok Abah. Kami jalan naik kereta keliling pupu ke? Lepas tu cakap kat kakak, kakak yang jaga tu, kakak, Kak Wana, ini apa nama Danny mungkin pupu. Apa Danny cakap? No Tok Abah, I don't pupu. No pupu. Danny no pupu. Tak, dia bahasakan dia baby no pupu. Budak ni comel. Tadi rupanya dia terkentut. Tok Abah sangka dia terpupu. Itu semalam punya pengalaman. Okey, 7:30 pagi. So Tok Abah kena berhenti di sini. Dan of course jangan lupa pada 9 hari bulan 8 kita ada program jom urus stres di tempat kerja. Dah ramai yang mendaftar. So untuk mereka yang mendaftar secara individu, Cikgu penama Nazrin, orang yang bertanggungjawab, ada penama bagi kupon khas RM10. Artinya reduce RM10 daripada harga biasa. Ni dapat membantulah Kod kupon ialah STR 0922. Ada kat link kat atas tu. Jangan risau kalau tak ingat. Ada link kat atas tu link kat komen pin kat atas tu, STR 0922. Daripada 30 Julai 9 pagi kepada 31 Julai 12 tengah malam, barang siapa yang mendaftar waktu isu, the first 100 yang mendaftar akan dapat kupon bernilai RM10 yang jadi tolak daripada harga kursus yang cuma 69 jadi 59 kod. Jadi untuk mereka yang nak hantar ramai, agensi kerajaan dan swasta, boleh bincang dengan Cikgu Nazrin. Adalah diskaun secara kelompok. Kalau hantar 10 orang ada diskaun 20 orang, ada diskaun 30 orang, boleh negosiasi. Ada yang hantar sampai 50 orang. Yang lepas-lepas dalam program yang lepas. So please come and to our program, jom urus stres, sebab semua orang stres. Dan mereka yang dapat urus stres dengan saksama akan jadi orang yang sehat, ceria, bersatu, seronok kerja, mudah-mudahan awet muda, jadi aset kepada keluarga, aset kepada jabatan, jadi orang sayang. Yang penting Allah sayang kalau awak urus stres dan sebagainya, insyaAllah dan of course Tok Abah akan buat Mental Perkasa 2.0, tips mengenal diri. Tok Abah dah siapkan poin yang Encik Ham, kita punya penasihat, akan buat e-book tips 10 tips untuk mengenal diri yang Tok Abah telah kaji selama 45 tahun punya pengalaman, dibukukan dalam bentuk e-book yang kata Ham ini kalau kita jual kat pasaran dunia bernilai paling kurang 800 ke ringgit, 700 ringgit. Sebab mengenal peribadi yang Tok Abah dah kumpulkan pengalaman dan ilmu jadi kalau nampak orang, kita dah tahu perangai dia sikit-sikit. Untuk mengesahkan, tanya 2-3 soalan. Nama, anak nombor berapa, awak lahir bulan berapa, muka mak, muka ayah. Contohlah yang Tok Abah akan tanya. 3-4 soalan dalam masa 30 saat. Tok Abah kata, okey, apa yang saya kenal awak ialah awak ni begini. Kata, ya Allah, macam mana boleh tahu? Ya Allah, betul lah tu. Paling kurang pun memang pada awalnya saya macam itulah. Tapi sekarang saya dah berubah sikit sejak ada trauma, sebab ada insiden, sebab ada dah balik Mekah, sebab so Tok Abah pun seronok sangat. So yang Tok Abah cerita tadi ialah sifat semula jadi, sifat asal, yang semua boleh berubah dengan ilmu, dengan amalan, dengan doa, dengan peristiwa penting, dengan intervensi gitu. So itu pun satu webinar yang sangat luar biasa. Belum boleh mendaftar rupanya.
Ya, join Telegram channel yang belum ya, ada 1,400 orang dah dalam Telegram channel Tok Abah Mental Perkasa. Telegram channel ya, masuk kat situ, nanti ada offer bila nak join semua, special offer lah untuk mereka yang mendaftar awal pada 20 bulan 8 dia punya program. Cuba follow apa dalam Telegram channel Tok Abah tu, sebab Tok Abah pun tak ingat detail bila yang boleh mendaftar untuk dapat diskaun. Okay, so all the best guys, yeah. So happy birthday, happy anniversary. Yang sakit kita doakan supaya sembuh dan Allah angkatkan dosa dan berikan kekuatan. Yang dalam perjalanan selamat, yang bercuti selamat bercuti, yang menjaga orang tua, tahniah ya. Ada malam tadi pun tak apa jumpa 2 orang anak yang menjaga ibu bapa yang telah uzur, ibu bapa umur 70-an yang ada cabaran, so mereka jaga dengan gigih. Tok Abah sangat terkesima dengan usaha anak-anak ini ya. Anak-anak yang menjaga mak bapak dengan ikhlas, Allah bagi ganjaran dan dijamin rezeki. Dan of course ya, berbuat baiklah kepada mak bapakmu agar anak-anakmu berbuat baik padamu. So kita berbuat baik pada mak bapak kita, anak-anak kita insya-Allah akan berbuat baik kat kita bila kita tua nanti ya. Tok Abah dah tua bangka sangat ya. Alhamdulillah ada anak-anak yang membantu ya, yang sewajarnya. Baik. So, minta maaf. Assalamualaikum Tok Abah pada keluarga masing-masing. Sampaikan kirim salam Tok Abah pada keluarga masing-masing. Panjang umur, jumpa lagi. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.